Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma, amma ba'd. Para jemaah muslimin muslimat, para pendengar, penonton di mana sahaja berada, alhamdulillah hari ini hari Jumaat. Sekali lagi kita bertemu dengan hari Jumaat, penghulu segala hari dalam seminggu. Hari ini 25 Muharram 1443 Hijriah bersamaan 3 September 2021 Masihi. Jadi untuk sambungan hari ini kita masih dalam surah Nuh, berbicara tentang metodologi manhaj dakwah Nabi Nuh berdepan dengan kerenah dan tingkah laku kaumnya. Dakwah yang berkesinambungan dalam tempoh yang sangat panjang. Kita tahu dakwahnya panjang 950 tahun. Suatu tempoh atau jangka masa yang sangat lama. Maka Nabi Nuh mengajak kaumnya pertama berfikir tentang langit yang Allah Ta'ala ciptakan, bulan yang terdapat di langit yang bercahaya, matahari yang bersinar terang. Kemudian dia mengingatkan kaumnya bahawa asal kita manusia ni daripada tanah seawal diciptakan Nabi Adam. Kemudian kita semua akan mati. Suatu hari nanti kita akan bangkit keluar daripada kubur. Itu yang Nabi Nuh ingatkan kepada kaumnya. Jadi untuk hari ini kita nak sambung ayat yang ke-19. Ayat ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Qala Nuhur rabbi innahum 'asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubbara. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata, dan Allah telah menjadikan bumi bagi kamu sebagai hamparan. Ini bumi ni yang paling dekat dengan kita lah. Kalau sebelum ni berbicara tentang langit, langit di atas sana, bulan di atas sana, langit matahari pun di atas langit di sana. Bumi yang paling dekat dengan kita sebab setiap hari kita berjalan, kita berpijak di atas muka bumi. Maka kita manusia dikenali dengan sebagai dabbah. Dabbah ni maknanya mayadubbu ala wajhil ard, makhluk yang merayap, yang kakinya melekat pada bumi. Sebab kita tahu bumi kita ni ada graviti. Baik, litasluku minha, untuk kamu melalui jalan-jalan yang luas padanya. Litasluku daripada salaka yasluku, untuk kamu melalui di atas muka bumi, subulan, ini turukan, jalan-jalan yang fijaja, itu yang wasi'ah, jalan-jalan yang luas. Mana di atas muka bumi ni ada jalan darat, ada jalan air, sungai, dan ada jalan udara. Hari ini kita nak berbicara tentang bumi sebagai suatu nikmat. Kenapa Allah Ta'ala pilih planet bumi untuk diletakkan Adam? Seawal Adam dikeluarkan daripada syurga, tak dipilih planet lain, tapi planet bumi. Kemudian Nabi Nuh berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka itu kaum dialah, asawni, telah menderhakaiku,
mereka telah melawanku, derhaka. Dan mereka telah ikut orang yang mereka menurut tu orang yang tidak menambahkan apa-apa pada harta dan anak pinak melainkan yang bertambahnya kerugian. Dalam ayat 21 ni ada dua kata kunci yang kita nak tadabbur ini tentang perkataan asauni, mereka derhaka kepada aku. Yang kedua perkataan khasara, rugi. Mereka derhaka kepada aku, dan satu lagi mereka rugi. Ikut sesuatu yang hanya menambahkan rugi untuk harta dan anak-anak. Harta anak ada tapi rugi. Wa makaru makran kubbara, dan mereka telah menjalankan tipu daya dengan merancang perancangan yang sangat besar jahatnya untuk menentang seruanku. Akhir sekali berlaku banjir lah. Baik, yang berikut ini insyaAllah kita sambung lain kali tentang nama-nama orang soleh yang telah dipuja oleh kaum Nabi Nuh. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Untuk kita fikirlah, kita fikir tentang nikmat Allah Ta'ala jadikan bumi ini besar, terbentang. Bisata mabsutatan, terbentang, terhampar, luas. Muhayya'atan lissukna, yang disediakan untuk kita mendiaminya, untuk kita tinggal di situ. Dari sudut ilmu sains, bumi ini ada graviti. Graviti. Betul lah, Nabi dan Rasul tak ada apa ajar beritahu ada graviti, tapi memang graviti tu ada. Buktinya bila kita melempar sesuatu objek yang ada nilai ketumpatannya semakin besar, dia punya ketinggian jirim sesuatu objek, maka lebih cepat dia jatuh ke bumi sebab ada graviti. Kalau tak silap, orang pertama yang mencetuskan idea ni apa dia? Isaac Newton ke? Yang dia lihat buah apple jatuh tu, rupanya bumi ni ada graviti. Baik, Allah Ta'ala yang ciptakan. Setiap sesuatu yang bila di atas, dia akan jatuh ke bawah supaya hidup ini sempurna. Itu satu. Kemudian kita lihat di atas muka bumi juga Allah Ta'ala sediakan adanya air. Satu-satunya planet dalam sistem solar yang paling sesuai untuk ditempatkan manusia, untuk manusia hidup, ialah planet bumi sebab ada air. Manusia memerlukan air. Dan kita tahu 3/4 daripada muka bumi adalah lautan, air. Kemudian Allah Ta'ala telah sediakan di atas muka bumi ini adanya tanah yang sifatnya boleh menumbuhkan pokok. Pokok buah-buahan, pokok sayur-sayuran, kerana sifat tanahnya begitu. Kemudian di atas muka bumi ada juga bukit, bukau, gunung, ganang yang menjadi pasak yang mengukuhkan struktur bumi. Allah Ta'ala jadikan di atas muka bumi adanya rawasiya. Antaranya kita boleh lihat dalam ayat suratul Luqman. Khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabbah. Muka surat 411. 411. Muka surat 411. Allah Ta'ala dialah yang telah menciptakan langit tanpa ada tiang yang kamu melihatnya. Itu cerita tentang langit. Kemudian bumi pula, wa alqa fil ardi, Allah Ta'ala telah mengukuhkan di atas muka bumi adanya rawasya, adanya jibal, bukit bukau yang sawabit, yang tetap, supaya kamu tidak bergoyang lah, supaya tidak kedudukan kita ni tidak terhoyo-hayang. Dan dia mengembangbiakkan di atas muka bumi segala jenis dabah. Dabah ni segala jenis binatang yang hidup atas muka bumi. Itu atas muka bumi adanya rawasya. Jadi Allah Ta'ala ciptakan bukit, bukau, gunung, ganang, tujuannya supaya bumi ini stabil. Tapi kadang-kadang berlaku jugalah, kita lihat kejadian yang disebut gempa bumi. Gempa bumi berlaku kerana kuatnya kepanasan di bawah muka bumi, kepanasan lawa yang ialah biasa bila dia meletus, kita panggil lawa gunung berapi. Sebab di bawah bumi ni dia ada lorong, ada laluan. Itu kajian-kajian ahli geologi
jujur orang mengkaji tentang bumi, rupanya bumi kita ni yang besar, terbentang ni, bawah bumi ni dia ada sifat yang benda tu boleh bergerak mengalir. Kita nak lihat ayat-ayat tu ringkas ya, disebut bila ulama mengkaji atau bila tokoh-tokoh sarjana mengkaji tentang bumi, dan mereka dapati apa yang Allah Ta'ala sebut itu adalah benar dalam ayat wal ardi dhatis sada was sama'i dhatir raj' wal ardi dhatis sada, dalam surah At-Tariq muka surat 591. Muka surat 591, was sama'i, ayat yang ke-11, was sama'i dhatir raj'i, demi langit yang berulang-ulang mencurahkan hujan, itu langit. Kemudian wal ardi, dan bumi, sifat bumi yang boleh mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. As-sad ini mana ada sifat terbelah. Maknanya kita tanam pokok, pokok tu boleh membesar dan akar pokok tu boleh masuk jauh ke dalam tanah. Itu salah satu bentuk as-sad ini. Kemudian kata Al-Imam Al-Qurtubi, sifat as-sad'i pada bumi ni, hari ni kita berbicara tentang bumi sebelum kita masuk kepada dakwah Nabi Nuh yang berikutnya. Sebab Nabi Nuh nak mengingatkan kepada kaum dia tentang nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Paling dekat dengan kita adalah bumi yang kita pijak. Kata Al-Imam Al-Qurtubi, antara bentuk sifat as-sad'i, sifat terbelah pada bumi, ialah tasaddu' at-turbah 'anil nabat. Tasaddu' at-turbah 'anil nabat, di mana bumi tanah ni dia boleh terbelah, terbuka untuk tumbuh-tumbuhan naik ataupun tumbuh-tumbuhan membesar. Kita kalau kita tanam pokok tu dalam rumah kita yang lantainya lantai semen, lantai yang diturak dengan semen, memang tak hidup pokok tu. Kita kena tanam pokok dalam di atas tanah. Kata Ibnu Abbas, insida'uha 'anil nabat, ia boleh terbelah untuk tumbuh-tumbuhan naik. Mana boleh tumbuh-tumbuhan tu boleh membesar. Kemudian yang kedua, tasaddu' al-ardu, bumi juga boleh terbelah. Adanya ruang-ruang yang membolehkan bumi terbelah dengan terbentuknya al-audiyah wal anhar. Wadi-wadi. Wadi ni laluan-laluan air lah. Laluan-laluan air biasanya di lereng bukit ataupun sungai-sungai. Kemudian bumi yang sifatnya mudah dikorek, mudah untuk kita buat lubang. Kita boleh dapatkan pula segala barangan berharga. Contohnya ma'adin, bahan-bahan galian, adanya perak, adanya emas dan segala-gala yang ada di bawah muka bumi. Dan yang paling menakjubkan apabila saintis mendapati di dalam bawah perut bumi ini terdapat al-amlaqah, laluan yang sangat besar yang menjadi mamarrat lil hararah al-mukhtazinah fi dakhil al-ardi, menjadi laluan bagi segala kepanasan yang tersimpan dalam perut bumi. Kita yang duduk di atas muka bumi ni okeylah, selesa lah. Tapi sebenarnya di bawah perut bumi, di bawah lapisan kerak bumi ni, suhunya sangat tinggi dan panas. Dia semakin jauh kita masuk dalam tanah, dari segi sains lah. Saya pun belajar sains juga sebab kita memang kita pernah terlibat dengan melalui dunia persekolahan secara formal. Bila kita masuk dalam tanah, kita akan terasa lebih panas sebab tekanan udara. So bila kita naik ke atas tempat yang tinggi, kita naik bukit lah. Kalau di Malaysia ni kita pergi Cameron Highlands, tanah tinggi Cameron, biasa sejuk. Sebab apa sejuk? Sebab bila kita berada di tempat yang tinggi, tekanan udara rendah, menyebabkan kita rasa sejuk. Tapi bila kita masuk dalam tanah, semakin jauh ke dalam tanah, semakin panas sebab dia punya ad-dhaghtu al-jawi tu, tekanan udaranya tinggi. Masya Allah. Allah Ta'ala ciptakan begitu supaya benda-benda yang panas dalam tanah itu dia boleh bergerak. Kalau dia hanya berada satu tempat, laulaha lam fajaratil ardu idza sya'allah. Kalaulah tidak disebabkan adanya laluan-laluan as-sudu' atau di bawah perut bumi, nescaya bumi ini akan meletus, akan pecah berkecai. Itu pun jika Allah Ta'ala kendaki. Tetapi tidak berlaku begitulah. Para jemaah yang dirahmati Allah,
sifat luaran pada bumi iaitu bisata, terbentang. Okey, terbentang, besar, luas untuk kita berjalan. Memang kita dianjurkan untuk berjalan. Berjalan di atas muka bumi bagi tujuan untuk, pertamanya untuk berdakwah. Sebab memang kita disuruh berdakwah, kena faham. Selagi kita mampu untuk sampaikan kalimah tauhid untuk manusia kenal kalimah la ilaha illallah, untuk mereka kenal agama ini, maka kena bergerak, kena berjalan. Kalaulah bukan disebabkan usaha pendakwah dahulu yang sampai ke tanah Melayu, kita pun tak tahu kita di Malaysia ni macam mana, kita di tanah Melayu ni macam mana. Tapi disebabkan usaha mereka, akhirnya mereka sampai ke sini menjalankan kerja dakwah, akhirnya alhamdulillah kita dapat menikmati nikmat iman dan Islam, hasil usaha bergerak tadi. Sebab Allah Ta'ala jadikan bumi ini bentuk sfera. Bila kita bergerak, akhirnya kembali ke tempat yang sama, dan ada graviti yang membolehkan kita kekal di atas muka bumi dan tidaklah kita melayang ke langit ataupun ke angkasa lepas. Jadi atas muka bumi untuk laluannya ada 3. Pertamanya al-bar, daratan. Yang kedua al-bahru, lautan. Yang ketiga al-jawu, itu udara. Udara ni baru je, sebab manusia mampu mencipta kapal terbang baru je. Dulu manusia menggunakan laluan yang masyhur, kalau kita belajar sejarah tanah Melayu lah, iaitu manusia menggunakan dia punya laluan jalannya adalah sungai. Sebab tu kebanyakan bandar-bandar utama ibu negeri di Malaysia dekat dengan sungai. Kota Baru sendiri dekat dengan sungai Kelantan. Sungai. Sebab dulu orang menggunakan sungai untuk laluan. Dulu tak ada jalan raya. Kalau ada jalan biasa pun jalan kampung yang tidak diturap dengan tar. Jalan biasa. Dulu biasa orang menggunakan sungai. Maka Allah Ta'ala beritahu bentuk muka bumi yang begitu, litasluku minha subulan fijaja, supaya kamu dapat melalui di atasnya dengan jalan-jalan yang luas. Yang mana ke mana sahaja kita pergi, akhirnya kita sampai ke situ juga, tempat yang sama. Kadang-kadang kita nak pergi satu tempat, dia banyak laluan. Ikut jalan ni pun siapa, jalan tu pun siapa. Baik. Kemudian apa lagi? Allah Ta'ala sediakan di atas muka bumi yang luas ini, yang kita disuruh berjalan, rezeki itu yang utama. Kenapa disebut subulan, jalan-jalan? Bukan jalan-jalan sekadar jalan untuk jalan-jalan cari makan, bukan sekadar jalan cari makan, ataupun jalan-jalan makan angin untuk bersia-sia, tapi jalan-jalan ini untuk, antaranya untuk mencari rezeki. Itu dulu kita dah bincang dalam surah Al-Mulk tu. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Surah Al-Mulk, muka surat 563. Sebelum ni para jemaah yang sempat dengan saya dalam surah Al-Mulk, kita pun dah bincang ayat 15 surah Al-Mulk ni. Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini untuk kamu bersifat mudah. Zalulan maknanya sahlah, mudah. Mudah digunakan. Kita nak korek, nak apa, buat lubang, mungkin ada sesuatu yang kita nak gunakan, atau nak buat longkang parit pun boleh, nak tanam pokok pun boleh, mudah. Maka famshu fi manakibiha, maka berjalanlah. Allah Ta'ala menganjurkan untuk kita berjalan pada setiap manakib, pada setiap jawanibiha, ceruk rantaunya. Ke mana? Ke selatan, ke utara, ke timur, ke barat, pergilah. Untuk tujuan wakulu mir rizki, untuk kamu makan daripada rezeki Allah Ta'ala yang ada di tempat lain. Mungkin tak ada tempat kamu, ada tempat lain. Dan ingatlah, wa ilaihin nusyur, dan kepada dia jugalah kamu akan dikembalikan. Allah Ta'ala telah sediakan rezeki di atas muka bumi. Kita disuruh berjalan tadi atas 2 tujuan. Yang pertama untuk cari rezeki, yang kedua untuk cari ilmu. Kita nak tengok ayat di akhir surah Al-Muzammil ni, perintah berjalan di atas muka bumi. Kita masih tajuk tentang bumi lagi. Sebab itu kenapa Nabi Nuh gunakan objek bumi untuk dakwah, sebab paling dekat dengan manusia.
Surah Al-Muzammil muka surat 575. Muka surat 575. Kita lihat pada ayat yang yang menjadi sebab, ayat ini menjadi sebab kenapa Allah Ta'ala menggantikan hukum salat malam yang wajib. Peringkat awal dulu wajib. Ketika diturun ayat di awal surah Al-Muzammil, Nabi SAW dan para sahabat wajib bangun salat malam. Peringkat awal lah. Tapi disebabkan ada masalah-masalah seperti ada yang sakit, alima an sayakunu minkum marda. Allah Ta'ala tahu ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard. Ada pula golongan lain yang perlu untuk yadribuna. Yadribuna sama namanya pukul, bukan pukul bumi. Maksud yadribuna ni adalah yusafiruna fil ard. Mereka berjalan di atas muka bumi. Minta Puan Nur Aisyah tu nak tutup kamera ya, tutup kamera. Tutup kamera ya. Nur Aisyah wa huma, tutup kamera. Tak dengar. Okey. Ada yang lain yadribuna, berjalan di atas muka bumi. Para ulama bahaskan kenapa Allah Taala sebut yadribuna pukul, sebab ini perjalanan yang jauh. Perjalanan jauh maka disebut ad-darbu, pukul. Sebab kita terpaksa melangkah dengan langkahan yang banyak. Apa tujuan berjalan di atas muka bumi? Ya bertaruna min fadlillah, untuk mereka cari kurniaan Allah. Untuk mereka cari kurniaan Allah. Alhamdulillah kita di Malaysia ni rezeki kita banyak. Bahkan kita melihat ramai orang-orang luar pula yang menjadi imigran mencari pekerjaan di sini. Kita faham sendirilah. Ramai saudara-saudara kita daripada Bangladesh, Nepal, Indonesia yang datang ke Malaysia untuk bekerja. Sebab di tempat mereka mungkin peluang pekerjaan tidak banyak. Bahkan kita dianjurkan untuk sama ada mencari rezeki di tempat lain jika ada peluang itu di sana. Dan ada orang lain yang Allah Ta'ala beritahu wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ada golongan lain yang keluar berjalan di atas muka bumi untuk berperang fi sabilillah. Jadi bila berperang fisabilillah, tak semestinya berperang di kampung sendiri, mereka terpaksa keluar. Jadi atas alasan inilah maka masyakkah ni menyebabkan hukum solat malam yang asalnya wajib digugurkan. Jadi salah satunya yang Allah Ta'ala sebut tentang permusafiran manusia di atas muka bumi yang sebegini luasnya. Satu lagi sebelum kita pergi kepada ayat berikutnya tentang rezeki untuk kita di atas muka bumi ini dah siap dah. Cuma tinggal lagi kita cari dan kita minta kepada Allah supaya dimurahkan rezeki kita. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat, muka surat 477. Muka surat 477. Ayat yang ke-10. Waja'ala fiha rawasiya min fawqiha, dan Allah Ta'ala menjadikan di atas muka bumi ada gunung ganang. Ini sama dengan ayat dalam surah Luqman tadi. Ada rawasiya, ada gunung ganang, ada bukit bukau yang menjadikan bumi ini tetap. Jadi bumi ini tak bergoyang, tak bergegar. Kemudian wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam, dan dia melimpahkan keberkatan padanya. Itu yang penting. Allah Ta'ala jadikan muka bumi ini ada berkat. Wa baraka fiha, berkat maknanya kasratul khair, banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Jadi bila kita faham ayat ni, timbul persoalan bila kita dengar ada orang-orang barat, saintis barat cuba meneroka penghidupan baru di planet lain. Mereka menjangkakan mungkin beberapa tahun lagi manusia boleh hidup di planet Marikh contohnya. Ataupun mungkin boleh membuat penempatan di bulan contohnya. Tak tahulah, satu masa nanti mungkin siapa nak pergi dinner kat mana tu? Atas bulan tu. Di bulan tu ada restoran KFC contohnya, McD ke. Oh jauhnya. Tapi di bulan. Maka kita mengatakan itu hampir mustahil. Sebab Allah Ta'ala telah tetapkan bumi ni sebagai tempat untuk kita hidup. Dan di bumi ini telah wa qaddara fiha aqwataha. Ini sunnatullah.
dia telah menentukan kadar makanan-makanan. Aqwat qut, itu al-at'imah itu telah Allah Ta'ala takdirkan. Bahan-bahan keperluan hidup merujuk kepada makanan. Tumbuh-tumbuhan, kita sini kita tanam padi untuk ambil buahnya, kemudian ikan di lautannya, kemudian ada binatang ternakan, kambing, lembu, itu aqwata. Allah Ta'ala telah tentukan semua kadar makanan atas muka bumi ini fi arba'ati ayyam, dalam tempoh masa 4 hari. Dan itu semua adalah dikira sawaan, semuanya sama. Sama mana dapat memenuhi hajat keperluan bagi sesiapa yang nak kepada rezeki. Sailin, orang yang meminta akan rezeki. Jadi kita semua ni sailin sebab kita berhajat kepada rezeki pemberian Allah. Tinggal lagi kita kena cari dan kita kena bekerja. Sama ada di tempat kita, ada di tempat yang lain. Itu tentang bumi yang kita pijak atau bumi yang kita diami ni. Adapun manusia yang cuba untuk menerka kehidupan di tempat lain, maka kita mengatakan ini memang sangat bercanggah dengan sunnatullah yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk hambanya, sebagaimana yang Allah Ta'ala beritahu di awal surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf muka surat 151. Sebelum Allah Ta'ala cerita tentang kisah Nabi Adam seawal dikeluarkan daripada syurga, Allah Ta'ala beritahu ayat yang ke-10. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan sesungguhnya kami telah menetapkan kamu, itu memberikan kekuasaan kepada kamu di atas muka bumi. Allah Ta'ala mengukuhkan kedudukan kita, kita hidup dengan selesa, ada rezeki, aman damai atas muka bumi. Bukannya makhluk lain. Walaupun ada makhluk seperti binatang-binatang, tetapi yang menjadi penguasanya manusia. Kita tak jumpa satu tempat di dunia ni, kita pergi, kerajaan tu yang memerintah makhluk di tempat tu adalah lembu contohnya. Negara lembu, tak ada. Semua negara ni manusia. Sebab kum di sini, walakan makannakum merujuk kepada manusia. Waja'anna lakum fiha ma'ayish, dan kami jadikan untuk kamu di atas muka bumi ini ada penghidupan. Ma'ayish, ma'isyah, penghidupan hanya di atas muka bumi. Kalau manusia cuba untuk keluar daripada sunnatullah, nak mencari ma'isyah, ma'ayish, kehidupan di planet lain, maka mereka akan binasa. Sebab mereka dah lari daripada sunnatullah. Jadi kita hidup di atas muka bumi, semalam kita dah bincang dalam ayat 55 surah Taha. Kita diciptakan daripada tanah. Okay. Kita hidup di atas muka bumi, atas tanah. Nanti kita mati, dikembalikan dalam tanah dan kita akan bangkit semula keluar daripada tanah. Tapi sayangnya ramai manusia tak bersyukur. Ramai manusia tidak bersyukur dengan nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala berikan di atas muka bumi. Itu sebabnya kenapa Nabi Nuh menarik perhatian kaum dia tentang bumi yang luas. Tapi sebenarnya bukan untuk kaum Nabi Nuh sahaja, untuk kita jugalah. Sebab tu banyak ayat-ayat lain macam kita baca dalam surah Al-Mulk tadi. Allah Ta'ala suruh kita berjalan di atas muka bumi. Huwallazi ja'ala lakumul ayat ke-15 tu. Kita umat Nabi SAW, Allah Ta'ala suruh kita famshu fi manakibiha. Berjalanlah di atas muka bumi untuk kita melihat tanda kekuasaan Allah. Banyak ayat-ayat Quran yang menganjurkan kita berjalan. Saya rasa bukan saya sahaja, bahkan orang lain pun, kalau kita memiliki duit yang lebih, kita bercita-cita nak round dunia, nak pusing satu dunia, kita nak mengembara ke seluruh dunia. Sebab perkara itu memang dianjurkan dalam agama. Antaranya yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am ayat 11, muka surat 129. Muka surat 129. Qul siru fil ardi thumma anzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Muka surat 129 ayat yang ke-11. Banyak lagi lah ayat-ayat lain yang sama dengan ayat ni. Qul, katakanlah ya Muhammad kepada mereka, siru, mengembaralah kamu.
Mengembara ni berjalan jauh di atas muka bumi. Siapa ingat lagu-lagu lama zaman Orkes Suraya dulu? Berjalanlah di muka bumi, lihat gunung Gana yang tinggi, lautan dalam. Memang lautan dalam, yang tak dalamnya kolamnya. Allah Ta'ala suruh siru fil ard, berjalan di atas muka bumi, mengembaralah kamu di atas muka bumi. Thummanzuru, kemudian perhatikanlah, lihatlah bagaimanakah kesudahan akibat buruk yang menimpa orang-orang yang mendustakan para rasul. Ini tujuan berjalan, bukan setakat berjalan makan angin ataupun setakat berjalan jalan-jalan cari makan, tak. Berjalan untuk kita mengambil ibrah, iktibar atas apa yang telah menimpa kaum terdahulu. Contohnya kalau kita pergi ke Mesir, kita melihat kesan-kesan kemusnahan yang menimpa kerajaan Fir'aun zaman Nabi Musa dahulu. Kalau kita pergi ke Madain Saleh di utara Madinah, kita melihat kesan kebinasaan yang menimpa kaum Thamud zaman Nabi Saleh alaihissalam. Kemudian apa dia lagi? Di Jordan, kesan kemusnahan yang menimpa kaum Nabi Lut di zaman mereka. Maknanya kita disuruh untuk berjalan di atas muka bumi. Tapi sekarang tak boleh lah, sebab kita masih dalam pandemik COVID-19. La haula wala quwata illa billah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita terus kepada ayat berikutnya. Nabi Nuh mengadu kepada Allah, katanya, Rabbi innahum asawni, wahai Tuhanku, mereka telah menderhakaiku. Allahu Akbar. Beraninya mereka menderhakai Rasul yang diutuskan. Dan mereka telah mengikut orang-orang yang tidak menambahkan apa-apa kepada mereka dari sudut harta dan anak-anak, melainkan yang bertambahnya adalah rugi. Jadi saya dah beritahu dua perkataan yang kita nak tekankan di sini, kita nak fokuskan untuk kita lihat. Pertama, perkataan asawni, mereka telah menderhakaiku. Apa maksud derhaka? Lawan kepada taat. Asawni daripada perkataan asa ya'si. Asa, ain, sad, kemudian ada alif yang tak ada, ya yang tak ada titik, itu bahasa Arab panggil alif maksurah. Tapi kalau kita baca, tulis dengan asa, ain, sad, alif, alif yang zahir itu maknanya tongkat. Asa. Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, wa ma tilka biyaminika ya Musa, qala hiya asaya. Allah Ta'ala tanya Nabi Musa, apakah di tangan kananmu? Dia kata, itulah tongkatku, asa. Asa juga itu dah bentuk isim, isim kata nama, dalam bentuk noun, bukannya verb, bukannya kata kerja. Kalau kata kerja, asa ya'si. Asa ya'si, derhaka, sebagaimana di akhir surah Taha, bila Allah Ta'ala bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah, tak boleh makan buah daripada pokok yang dilarang tu, tapi Nabi Adam makan juga, dekati juga. Maka Allah Ta'ala beritahu, wa asa Adamu rabbahu fagawa. Muka surat 320, surah Taha muka surat 320 pada ayat yang ke 121. Ada perkataan asa di situ. Wa asa Adamu rabbahu fagawa. Maka Adam telah derhakalah ia. Perkataan derhaka kepada Tuhannya, fagawa, lalu dia tersalah jalan dalam mencapai hajatnya. Ia telah terpesong kerana melanggar perintah dia. Perkataan asa lawan derhaka. Mudah ni kita faham begini. Derhaka maknanya apa yang Tuhan suruh, apa yang Rasul suruh, kita tak buat. Kita tak ikut. Apa yang dia larang, itu pula yang kita buat. Daripada situlah keluarnya isim masdar itu ma'asiyatun. Asa ya'asi ma'asiyah. Orang yang bermaksiat kepada Allah, bermakna orang tu dia apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dia abaikan, dia tinggalkan. Orang yang tidak solat contohnya, dia telah bermaksiat kepada Allah kerana dia meninggalkan solat. Ataupun yang melakukan perkara yang Allah Ta'ala larang, itu pun dia dikira bermaksiat. Maka kewajipan bagi manusia yang menderhakai Allah dan Rasulnya, dia kena bertaubat. Antaranya yang Nabi SAW sebut dalam satu hadis,
Man ata'ani faqad ata' Allah. Matan hadis itu berbunyi sebab lawan kepada derhaka adalah taat. Man ata'ani faqad ata' Allah. Wa man 'asani faqad 'asa Allah. Wa man ata'ani faqad ata' Allah. Rasa dah jumpa ada kalau tekan yang kalimah tu. Sesiapa yang mentaatiku, kata Nabi, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Itu taat. Lawan kepada taat adalah derhaka. Wa man 'asani faqad 'asallaha. Maka sesiapa yang menderhakaiku, Nabi kata sesiapa yang derhaka lawan aku, tak ikut ajaranku, apa dia lagi, melanggar larangan-laranganku, apa yang ku perintahkan dia tak buat, apa yang ku larang dia buat, itu derhaka, maka dia telah menderhakai Allah. Hadis ini ada lagi sambungannya tentang kewajipan kita mentaati pemimpin. Dia ada sambungan tu. Wa man ata'al imam faqad ata'ani wa man 'asal imam faqad asani. Sesiapa yang mentaati imam. Imam ni merujuk kepada ketuanya lah, pemerintahnya, maka dia telah dikira mentaatiku. Dan sesiapa yang menderhakai imam, pemerintah, dia telah menderhakaiku. Ada kaitan ketaatan kita kepada ketua selagi ketua atau pemerintah tidak mengajak kita untuk bermaksiat kepada Allah. Itu jelas. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak perlu kita taat kepada makhluk dalam perkara yang membawa kita menderhakai Allah. Tetapi bila kita taat kepada Nabi dan Rasul, bermakna kita taat kepada Allah. Maka begitulah Nabi Nuh beritahu, ya Allah, aku dah berdakwah, aku dah ajak mereka, tetapi tiba-tiba mereka ni asawni, mereka menderhakaiku. Apa ibrah yang kita nak ambil sini bila kita tadabbur ayat ni? Iaitu janganlah kita sebagai umat Nabi SAW, kita menderhakai Nabi SAW. Jangan sekali-kali kita menderhakai Nabi kerana membawa kepada kita menderhakai Allah. Dan perkara ini telah dipesan oleh Nabi banyaklah. Kalau saya nak ambil contoh, kita ambil contoh paling mudah. Kita kalau ke masjid, Nabi larang kita jangan ke masjid bagi sesiapa yang makan bawang. Zaman Nabi sebut makan bawang lah, sebab bawang ni berbau. Sekarang ni kita boleh kias kepada hisap rokok contohnya. Orang yang merokok, kemudian dia terus ke masjid dalam keadaan badannya berbau dengan rokok tadilah dan menyusahkan orang lain. Ada larangan yang khusus yang Nabi sebut, apa dia? Man akala thawman wa basalan au basalan. Matan hadis ini banyak dia punya banyak riwayat, banyak riwayat. Antaranya man akala thawman au basalan. Thawman sa mim wa sa waw mim alif. Ada matan yang sebut man akala min hadhihi syajarah. Tak apa, kita tengok yang ni dulu. Man akala thuman au basalan. Maka sesiapa yang makan thum, itu makan bawang putih, bawang putih, bawang merah, basal, bawang besar. Falyatazilna, hendaklah dia mengasingkan diri daripada kami. I'tazil mana kena duduk jauh. Auliyatazil masjidana, hendaklah dia asingkan daripada masjid. Dalam mata lain Nabi kata fala yaqrabanna. Jangan dia dekati masjid. Nabi larang orang yang makan bawang, tak kira lah bawang merah, batu, kalau selagi dia punya bau mulut dia tu tak dihilangkan, tak dibersihkan, dan boleh dikiaskan kepada apa-apa jenis makanan yang berbau. Kalau di tempat kita mungkin kita kata makan, kalau orang Kelantan lah, budu ke, durian ke, petai jeruk ke, buah kedah, buah jering, buah kerdas, buah jering, dan buah-buah yang seumpamanya lah, yang berbau. Kalau makan tu tak salah, boleh makan, harus. Tetapi dia ada raihah karihah, ada bau yang kuat. Dan bau itu yang menjadi illah, alasan kenapa Nabi kata fala yaqrabanna, jangan dekati masjid.
Baik, kalau orang yang makan benda-benda berbau, makan bawang, petai, apa, dia pergi juga masjid, maka jawapannya dia telah menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pergi masjid tu tak salah. Masalahnya pergi masjid dalam keadaan mulut dia, badan dia berbau. Sebab bila kita solat, kita jangan fikir sekadar kita saja nak pahala, orang lain pun nak pahala juga. Dan mungkin solat orang lain terganggu kekhusyukannya sebab bau badan kita. Ini dalam keadaan yang, ialah sekarang ni kalau bagi setengah tempat yang boleh berjemaah mungkin masih jaga je punya jarak penjarakan. Tapi kalau dulu sebelum pandemik COVID-19 kita solat macam biasa, itu saf dirapatkan. Kalau orang sebelah kita tu baru saja selesai merokok tadi, nak datang masjid dia merokok, sampai pintu masjid dia buang puntung rokoknya. Dia tak berkomo-komo, dia tak bersih dah terus. Kita punyalah sakit telinga, sakit hatinya sebab bau kuat sangat, menusuk. Ini yang Nabi marah. Sebab apa? Alasannya Nabi kata fa innal malaikah, ada sambungannya, fa innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Ada sambungan untuk matan hadis ni. Okey, tak apalah, mungkin ada dah matan yang lain. Ya, Nabi sebut fa innal malaikah, sesungguhnya para malaikat turut merasa sakit dengan sebab apa yang dirasai sakit oleh manusia. Ya. Antara adab yang perlu kita ketahui, al-amru bi tahsinil adab fi hudur mawatinis salah. Iaitu di antara perintah untuk kita menjaga, memperelokkan adab ketika kita pergi hadir ke tempat-tempat salat, musalla ke masjid ke, iaitu min ta'ahudil insan nafsahu, bahawa manusia perlu jaga sungguh-sungguh diri dia, jaga apa dia, bitarki ma yu'zi rihuhu, apa yang boleh menyakiti dengan sebab baunya, bau badan dia, bau mulut dia. Jadi kalau pergi juga itulah dah dikira melanggar perintah Rasul. Bukan tak boleh pergi, kena pastikan bau tu dihilangkan. Sebab itu pada hari Jumaat, kalau ada solat Jumaat lah, sekarang ni pandemik ni tak ada solat Jumaat, hanya setengah masjid yang didirikan solat Jumaat, maka orang lelaki nak ke masjid sangat-sangat dianjurkan untuk mandi sunat hari Jumaat. Tujuannya tadilah, tujuannya sama. Jadi kalau kita pergi dalam keadaan badan kita berbau, mulut kita berbau, yang menyebabkan orang lain jadi terganggu, maka kita telah dikira melanggar, menderhakai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam bab solat. Kemudian terlihat dalam buat puasa, menderhakai Rasul dalam buat puasa. Ada juga. Ceritanya berlaku ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mekah. Ini semasa peristiwa Fathu Mekah tahun 8 Hijrah. Nabi pergi ke Mekah tu bulan Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim daripada Jabir bin Abdullah. Kata Jabir, kharaja, rasanya mudahnya taib macam ni, taib, fada'a biqadahin min ma'. Fada'a, fada'a biqadahin, qadah. Qadah ni bukan negeri Kedah ya. Qadah ni satu bekas air. Kita di Malaysia ni ada negeri yang dinamakan negeri Kedah. Kedah ni maknanya dalam bahasa Arab mana satu bekas yang berisi air. Min ma' fada'a biqadahin min ma'. Nabi meminta satu bekas daripada air ba'dal asr, selepas waktu asar ataupun selepas waktu solat asar. Okey, ceritanya begini. Ceritanya kata Jabir, bila Nabi SAW keluar pada tahun berlakunya pembukaan kota Mekah tahun 8 Hijrah, keluar tu pada bulan Ramadan, fi Ramadan, lalu Nabi pun berpuasa sehingga dia sampai ke satu tempat yang disebut Qura al-Ghamim. Qura al-Ghamim, siapa situ? Iaitu suatu maudhi' baina Makkah wal Madinah, satu tempat antara Makkah dan Madinah. Lalu Nabi diberitahu, dia kata innan nas qad syaqqa alaihim as-siyam. Tengok orang lain ni ramai dah tak mampu nak berpuasa. Sebab apa? Sebab letih perjalanan bulan puasa,
dengan cuaca panas, dahaga lagi, mereka tu dah tak larat sangat dah. Jadi mereka sedang menunggu wa innama yanzuruna fima fa'alta. Mereka menunggu apa yang engkau hendak lakukan ya Rasulullah. Sebenarnya dalam keadaan macam ni orang bermusafir diberi rukhsah kelonggaran, mereka boleh berbuka. Itu jelas dalam Quran. Faman kana minkum maridan aw ala safar man fa'indatun min ayyamin ukhar. Itu dalam bab puasa bagi orang sakit, orang bermusafir, dia boleh tinggalkan puasa dan dia kena qada lah, wajib qada pada hari yang lain. Lalu Nabi pun meminta fada'a. Di sinilah Nabi pun minta satu bekas air. Ini dah bila ni? Lepas asar dah. Lepas salat asar dah kita kata Allah SWT. Orang Kelantan kata ok lah semata. Ok. Apa ok? Tahan dah sekejap. Sabarlah. Bukan lama dah. Dekat dah nak maghrib ni. Ok lah semata. Orang luar boleh belajar lah pasal Kelantan sikit-sikit ni. Ok ni mana tahan lah. Sabarlah. Tapi tak, Nabi kata dia minta juga bekas air minum. Farafa'ahu hatta nazara an-nas ilahi. Lalu Nabi pun angkat bekas air tu supaya manusia lihat. Kemudian thumma syariba. Kemudian Nabi pun minum. Kalau boleh Ustaz Roshidan besarkan sikit paparan pada skrin tu. Nabi pun minum. Ini berlaku selepas asar, dah dekat dengan maghrib. Lalu yang lain pun ikut minumlah. Tetapi ada sebahagian terus nak berpuasa. Inna ba'dhan nas qad sama. Ada setengah tu tak nak berbuka puasa walaupun mereka ni dah benar-benar tak larat, dah letih doa lalu dah. Letih doa. Berdoa dah letihnya. Berdoa makna dah terlalu letih dah. Tapi nak puasa juga. Orang yang masih terus nak berpuasa, Nabi kata ulaikal usah, itulah penderhaka. Ini yang kita nak ambil daripada mata hadis ni. Mereka tu tak larat berpuasa sebab bermusafir panah lagi, tapi masih nak berpuasa sedangkan mereka diberi kelonggaran untuk berbuka. Mereka cuba tahan juga. Orang Kelantan kata tebing gi juga, tebing buat juga. Tebing maknanya paksa diri, memaksa diri untuk buat juga. Dah tak larat ada puasa juga. Nabi kata orang yang terus berpuasa akan tak larat, mereka itu dikira al-usatu, menderhaka. Bukan kata mereka berpuasa dalam keadaan berdosa. Berderhaka di sini kata Al-Imam An-Nawawi, larangan berpuasa bagi orang yang bermusafir ataupun orang yang dalam keadaan masyaqqah sebegini kerana mahmulun ala man tadarrara bisam. Kemungkinan bagi orang yang menimbulkan kemudaratan jika dia terus berpuasa. Bukanlah bermakna orang yang berpuasa ketika bermusafir terus dianggap asian, dikira menderhakai Allah. Ini sebab saya sengaja bawa hadis ni sebab kita nak kaitkan dengan cerita Nabi Nuh yang dia kata kaum dia derhaka kepada dia. Jadi kita kena faham derhaka ni sangat luas. Kita beribadat kepada Allah tapi tak ikut spesifikasi. Ni bahasa sekarang, spesifikasi, specification yang telah diajar oleh Nabi SAW. Dia punya bentuknya, laluannya, caranya, daripada A sampai Z, kita dikira macam ni lah. Kita dikira macam ni. Ni orang bermusafir, dia sepatutnya berbuka. Bahkan ada dalam hadis yang lain sebut laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukanlah satu perkara yang baik berpuasa ketika bermusafir jika permusafiran itu menimbulkan masyaqqah kepada orang yang berpuasa dan kepada orang lain. Dia berpuasa, dia susah habis orang. Sebab itu para ulama membuat istimbat bagi orang yang bekerja sebagai pemandu lori, pemandu bas pada bulan Ramadan, kalaulah puasa itu menyukarkan dia untuk menjalankan tugas, dia mendapat rukhsah untuk meninggalkan puasanya sebab memikirkan kemaslahatan orang lain. Macam mana kalau dia bawa bas tu dalam keadaan dia sangat letih, mengantuk, tiba-tiba bas tu terbabas. Nyawa orang lain itu lebih penting untuk dijaga, maka dia boleh buka puasa, dia tak perlu puasa tapi dia wajib qada atas faktor masyaqqah yang sangat kuat berlaku padanya. Para jemaah yang dirahmati Allah, bila kita faham perkara ini, sangat perlu kita mempelajari sunnah Nabi SAW dalam kehidupan beragama supaya kita tak termasuk orang yang menderhakai Rasul.
Ustaz Rusdan tak boleh nak besarkan skrin tu yang untuk presenting. Kalau boleh besarkan untuk lebih jelas lagi para jemaah lihat. Sebab paparan tu kecil. Saya tak nampak jelas tu. Kecil ya. Kena besarkan lagi supaya admin kata reshare, Ustaz Rusdan reshare. Baik, kita nak lihat ada satu ayat yang kita boleh kaitkan dengan tajuk ni, iaitu ayat dalam surah An-Nisa. Nah, tu dah dapat dah. Surah An-Nisa, muka surat di akhir juzuk yang kelima. Muka surat 97. 97 ayat 115. Muka surat 97. Okey. Tu. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah. Maksudnya menderhakai Rasul. Baik, cerita asal dalam surah Nuh tentang kaum Nabi Nuh derhaka kepada Nabi Nuh. Kita nak relatekan dengan keadaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka janganlah kita ikut perangai kaum Nabi Nuh yang menderhakai Nabi Nuh. Maka macam mana kita nak jadi orang yang tidak terlibat dengan menderhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah Taala beritahu dalam ayat 115 ni, sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah, tak ikut sunnah Rasulullah. Semua ajaran ini adalah datang daripada Nabi. Sebab itu kata Dr. Yusuf Qardawi, sesiapa yang rajin baca dalam buku Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Buku itu dah diterjemah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Melayu saya tak tahu bahasa Indonesia. Bagaimana nak berinteraksi dengan sunnah Rasulullah. Tajuk asalnya Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Macam mana kita nak bermuamalah, nak berinteraksi ataupun kita nak faham, nak mengamalkan sunnah Rasul. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu, memang kita tak boleh buat apa-apa lah. Tajuk buku tu Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah An-Nabawiyah. Kitab tu dah ada dalam bentuk PDF bagi rakan-rakan kita, ustazah yang belum ada kitab ni dan boleh baca, dah rajin baca, boleh download lah buku ni. Tapi saya lebih suka baca yang bentuk dalam bentuk kitab. Sebab bila kita menghadap lama skrin telefon, komputer ni rasa penat mata, rasa itulah sebab dia ada cahaya. Tapi kalau kita baca sikit boleh lah. Kata Dr. Qardawi dalam kitab ni, Quran lebih memerlukan sunnah berbanding sunnah memerlukan Quran. Sebab kita nak faham Quran, Rasulullah yang menjadi penafsirannya. Quran lebih berhajat kepada sunnah. Maknanya kita nak faham Quran, kita lebih berhajat kepada sunnah Nabi untuk kita memahaminya. Supaya kita tidak termasuk dari kalangan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 115 tadi, iaitu وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Sesiapa yang menentang ajaran Rasul setelah nyata kepada mereka kebenaran. Lalu dia mengikut وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Dia mengikut jalan yang bukan jalan orang beriman, bukan jalan para sahabat. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ. Nescaya kami serahkan urusan tu kepada dia dan nanti kami akan masukkan dia dalam neraka Jahannam. Kita lihat sebelum kita berakhir, dah 7.30 dah ni. Apa kata Al-Imam Ibn Katsir dalam ayat ni? Dalam penafsiran ayat ni. Dalam bab menderhakai Rasul ataupun tak ikut ajaran Rasul. Kata Imam Ibn Katsir, untuk tafsiran ayat tadi, man salaka ghaira tariqis syariah. Man salaka ghair tariqis syariah. Sesiapa yang melalui bukan jalan syariat. Man salaka, sesiapa yang menjalani bukan jalan syariat, tak ikut jalan agama yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Lalu kata Ibnu Katsir, bila orang tu buat begitu, fasara fi syikkin wa syar'u fi syikkin. Dia berada pada suatu tempat lah, satu kedudukan, dia duduk situ sedangkan syariat duduk tempat lain. Mana dia dengan syariat ni terpisah. Dia mengaku dia Islam tapi dia tak ikut apa yang Nabi ajar. Dan tindakan dia tu berlaku amdin minhu, secara sengaja. Rasul ajar lain, dia buat lain. Dalam keadaan dia tahu. Kalau dia tak tahu kesilapan itu, mungkin dimaafkan. Sebab itu penting kita kena belajar sunnah. Kadang-kadang kita dah lama dah solat, tapi adakah kita yakin solat kita ni benar-benar mengikut apa yang Nabi ajar daripada awal sampai akhir? Contohnya, kadang-kadang kita solat, kita angkat takbiratul ihram tu ke mana tangan kita, atas ni ke? Dia ada dua riwayat, sama ada bawah telinga ataupun pada bahu. Kadang-kadang tengok ada orang Arab, dia solat macam ni, bawah. Sebab ada riwayat menyebut begitu. Sabit daripada Nabi bahawa begitu caranya. Jadi untuk memastikan sempurna dan sah ibadat kita, perlu kita ketahui apa yang sabit daripada sunnah untuk kita ikuti dan kita contohi. Kemudian kata Ibnu Katsir lagi, kalau seseorang tu wayattabi ghaira sabilil mu'minin, dia ikut bukan jalan orang mukmin. Bukan jalan orang beriman, ni merujuk kepada jalan para sahabat. Kerana sahabat yang menjadi contoh kepada cara ikutan yang, sebab sahabat ni orang yang sangat-sangat excited untuk mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang buat begitu, dia menanggung kerugian yang besar lah. Sebab akhir sekali dia akan berada dalam kesesatan yang kadang-kadang dia tak sedar dia telah tersesat. Kerana pertama, yusyakikir rasul. Dia telah menentang ajaran Rasul. Jadi kita kena faham, menentang ni tidak semestinya menyatakan penentangan secara zahir. Kadang-kadang seseorang tu dia beragama tidak mengikut macam tadilah dalam bentuk spesifikasi yang sebetulnya. Yang apa yang sepatutnya Nabi SAW amal, kita sepatutnya amal begitu. Kemudian satu lagi untuk kita habiskan ayat yang keberapa tadi, ayat yang ke-21 surah Nuh tadi. Mereka bukan setakat menderhakaiku, kata Nuh, Nabi Nuh mengadu kepada Allah. Mereka mengikut orang yang tidak memberikan apa-apa penambahan dari sudut harta dan anak-anak kecuali rugi. Yang bertambah adalah rugi. Kita ni kalau berniaga, rugi ni kita tak mahulah rugi, kita nak untung. Mereka ni ada harta, ada anak tapi rugi. Apa maksudnya? Tak ada berkat. Itu maksudnya, tak ada berkat. Kerana jumlah ni sesiapa yang belajar bahasa Arab fahamlah, dimulakan dengan lam, dia ada nafi, kemudian adanya illa, adanya istisna, pengecualian. Maksudnya, penambahan yang berlaku bukan harta bertambah. Kalau bertambah pun, tapi bertambah itu membawa kepada khasara, kerugian. Sebab illa ni dipanggil illa al-istisna al-muttasil, bukan istisna yang munqati'. Kalau munqati' mungkin ayat tu mari wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu syai', dia masuk pada cerita lain. Tapi khasara ni cerita yang sama, merujuk kepada bertambahnya kerugian pada harta dan anak. Maksudnya tak ada berkat. Tak ada berkat. Kalau dalam konteks kita, ini berlaku pada orang munafik lah. Orang munafik. Antaranya kita boleh rujuk dalam ayat surah At-Taubah. Allah Ta'ala mencela orang-orang yang munafik itu, maka dia mengingatkan kepada kita, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Muka surat 196 dalam surah At-Taubah ayat 55. Fala tu'jibka amwaluhum, janganlah kamu merasa kagum, janganlah dikagumkan kamu oleh harta benda dan anak-anak mereka. Walaupun orang munafik ni ada harta, ada anak, tapi janganlah kamu rasa takjub dengan harta dan anak, kerana Allah Ta'ala mahu menyiksa mereka. Maknanya harta dan anak itu tak ada berkat. Ada harta, ada anak, tapi menyebabkan mereka terseksa. Ada orang yang ada harta banyak, kita nampak dia bahagia. Tak, dia kata, kau lah yang tahu. Aku harta banyak tapi aku jiwa tak tenang. Terseksa. Tertekan. Harta bukan menjadi faktor kesenangan, kebahagiaan. Harta menyebabkan dia semakin terseksa.
Ada anak tapi anak menyusahkan dia. Maka Allah Ta'ala mengingatkan untuk orang munafik ini, janganlah engkau yang Muhammad merasa kagum terhadap harta dan anak-anak mereka. Jadi sama juga dengan kaum Nabi Nuh. Mereka ikut golongan yang menyebabkan tak ada berkat pada harta dan anak-anak, kecuali yang bertambah ialah khasara, rugi. Kita berlindung dengan Allah daripada perkara sebegini. Sebab itu isu harta benda dan anak-anak bukan hanya dunia. Dia akan terbawa sampai ke akhirat. Di akhirat nanti, hari yang Allah Ta'ala sifatkan yauma la yanfa'u malun wala banun, hari yang tak ada guna harta benda dan anak pinak. Sebab benda tu tak ada nilai dah. Kecuali illa man atallaha biqalbin salim. Itu sebahagian doa Nabi Ibrahim dalam surah Asy-Syu'ara. Kecuali Nabi Ibrahim kata orang yang datang bertemu dengan Allah membawa hati yang selamat. Adapun anak dan harta benda la yanfa', tak berguna lagi. Ataupun sebab tidak ada berkat pada harta dan anak kerana syaitan telah ikut sama. Syaitan ikut sama berapa dia? Berkompromi. Muka surat 288. InsyaAllah ini akhirlah sebab kita dah 7 berapa dah? 738 dah. Apabila syaitan berjanji untuk menyesatkan manusia, muka surat 288 ayat 63 dan 64. Maka Allah Ta'ala mengatakan, qala dhhab, mau pergilah, wahai iblis, mau pergilah. Maka sesiapa yang ikut kamu di antara manusia itu, maka neraka jahanamlah balasan untuk mereka sebagai balasan yang secukupnya. Wastafziz man istata'ta minhum. Cubalah untuk kamu perdaya mereka, ataupun hasut mereka, ataupun sesatkan mereka selagi kamu mampu dengan suara kamu, dan kerahkanlah segala tentera berkuda, tentera berjalan kaki untuk kamu memusnahkan mereka. Akhir sekali Allah Ta'ala kata, wahai iblis, syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Kalau kamu mampu, kamu boleh sertai mereka pada harta benda dan anak-anak mereka. Allah Ta'ala memberi tawaran untuk iblis syaitan merosakkan manusia dengan cara duduk sekali pada harta manusia dan anak-anak manusia. Syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Dan ini yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh. Mereka ikut orang yang menyebabkan harta benda dan anak-anak mereka menambahkan kerugian bagi mereka. Ini yang berlaku kepada orang-orang munafik di zaman Nabi SAW, sehingga akhirnya orang munafik itu mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Jadi cukuplah untuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi yang kita boleh ambil kesimpulan untuk kita tadabbur adalah sentiasa syukuri nikmat Allah, termasuk segala nikmat yang ada di atas muka bumi. Yang kedua, jangan jadi orang yang menderhakai Nabi dengan kita tidak berusaha untuk mengenali sunnahnya dan beramal dengan sunnahnya. Dan jangan ikut orang-orang yang tidak ada petunjuk. Orang tak ada petunjuk ini, orang tak ada ilmu, yang tak dapat petunjuk daripada Allah, menyebabkan kehidupan kita berdepan dengan risiko kerugian. Ada harta tak menyenangkan kita. Ada anak pula menyusahkan kita. Cukuplah setakat itu, saya buka kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam ya Tok Ngulu. Itu solat malam sebelum ni diwajibkan solat malam dah. Jadi mengenai solat Isya Ustaz, dia hak masa dia lagu mana Ustaz? Kau siapa kau subuh ke? Siapa kau maknanya masuk subuh baru habis solat Isya? Waktu solat Isya. Yang sahihnya berdasarkan hadis sahih Muslim dalam hadis sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru. Ada waktu solat yang Nabi nyatakan di situ, iaitu salatul isya tu ila nisfil lailil akhir. Ustaz Roslan tak boleh besarkan itu untuk paparan tu skrin. Ada perbahasan ulama di sini. Okey, dah boleh dah. Ada hadis yang sahih Muslim, salatul isya ila nisfil lailil akhir, ila nisfil lail.
kalau dalam kitab Bulughul Maram oleh Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, ini dalam bab mawaqit as-salah, waktu salat. Hadis ni asalnya dalam Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr bin Al-As. Nabi nyatakan solat zuhurnya macam mana, solat asarnya macam mana, solat maghribnya macam mana, isyaknya macam mana. Dalam mata hadis ni ada dinyatakan solat isyak hingga separuh malam yang akhir, ya, ila nisfil lailil akhir. Tengok matan hadis yang lebih lengkap, ya. Nabi SAW pernah mentakhirkan solat isyak. Dia untuk solat isyak sahaja, bukan solat lain. Kemudian dia beritahu, kalaulah tidak menjadi keberatan bagi umatku, aku nescaya aku takhirkan solat isyak sebab inilah waktu yang afdal. Laula an asyukka ala ummati, ni tentang solat isyak, yang soalan yang Tok Mulu tanya tadi. La akhartu salat al-isya ila nisfil lail. Aku takhirkan solat isyak sampai 1/2 malam. Maknanya dijadikan waktu afdalnya sebegitu. Itu kalau tak menyusahkan. Tapi kalau menimbulkan kesusahan, lebih baik dilakukan solat itu lebih awal. Jadi tentang kedudukan nisfil lail ni, ataupun separuh malam ini, ada perbincangan dalam kalangan ulama tentang dipanggil waktu ittirari dengan waktu ikhtiari di segi fiqhnya, waktu terdesak dan waktu pilihan. Sebab dalam mazhab al-Imam Syafi'i mengatakan solat isyak tu sampai akhir lah, sampai akhir hampir subuh lah. Tapi dari sesiapa yang belajar fiqh, muqaranah fiqh, perbandingan, kaul itu sebenarnya tidak kuat. Sebab hadis yang dirujuk dalam mazhab Syafi'i merujuk kepada hadis man nama an salatin au nasiha. Jadi hadis Abdullah bin Amr ni merujuk kepada solat isyak tu secara spesifiknya 1/2 malam. Ada hadis lain yang dirujuk oleh ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i untuk mereka menjustifikasikan solat isyak tu sampailah dekat subuh. Itu hadis yang berbunyi man nama an salatin au nasiha falyusalliha idza dzakaraha wala kaffarata laha illa dzalik. Sesiapa yang tertidur daripada menunaikan solat, ataupun dia lupa, maka tidak ada kifarat bagi dia atas kesalahan itu kecuali dia kena tunaikan solat bila dia ingat ataupun dia sedar. Man nama an salatin. Jadi masalahnya untuk solat isyak dia dah ada hadis lain. Hadis ni umum. Perbincangan tentang solat dan waktunya bagi orang yang lupa solat, orang yang hadis ni lebih umum, dia datang dalam bentuk yang dia matanya lebih umum. Sesiapa yang terlupa untuk solat atau lupa, sesiapa yang tertidur daripada solat atau terlupa, hendaklah dia solat apabila dia mengingatinya. Maka perkara itu berlaku pada waktu setiap solat itulah. Jadi bila dia teringat, dia kena solat. Jadi kalau kita nak pegang qaul yang rajah, saya melihat ini, sebab itu kita kena lebih cuba untuk upgrade kefahaman fiqh kita. Terpulanglah kalau jemaah dulu pernah timbul isu bila saya kemukakan pendapat ni. Bagi sesiapa yang nak pegang pendapat yang isyak tu berakhir dengan maksud waktu subuh, saya kata silakan, tak apa. Tapi kita mengatakan ada nas yang lebih kuat, yang lebih sahih, yang dikemukakan oleh sebahagian tokoh-tokoh ulama mazhab Syafi'i yang tahu perkara ini, khususnya seperti Al-Hafiz Ibn Hajar. Betul dari segi fiqh mazhab Syafi'i, tetapi bukan semua pendapat tu diikut mazhab Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni kurung ketiga, Al-Hafiz Ibn Hajar ni kurung keberapa dah, Imam Nawawi dah kurung ketujuh dah. Jadi ada kaul-kaul tertentu yang mereka mukhalafah, bercanggah dengan Imam Syafi'i sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Jadi untuk solat isyak yang lebih selamat adalah kita mengambil kaul bahawa ianya berakhir selepas separuh malam. Ia berakhir selepas separuh malam. Disebut ila nisfil lailil awsat, kepada separuh malam yang pertengahan. Itu ada lafaznya. Itu untuk solat isyak. Waktu subuh tu lain ceritalah. Jadi ini membawa kepada implikasi hukum yang sangat banyak lah. Sangat banyak. Kalau seseorang tu contohnya macam perempuan yang dah berakhir haidnya sebelum masuk subuh, itu dah ada jumpa hadis Abdullah bin Amr, itu yang lengkapnya.
Waktu salat zuhur ketika gelincir matahari. Waktu salat asar malam tasfar asyams, selagi mana matahari tidak kekuningan, iaitu setelah bayang sesuatu lebih panjang daripada setelah bayang sesuatu lebih panjang daripada tiang itu. Waktu salat maghrib setelah matahari terbenam selagi tidak hilang asyafaq. Asyafaq ni warna mega kemerahan di kaki langit. Kemudian dalam hadis ini Nabi sebut salat isya sampai bila ila nisfil lailil awsat. Nabi tak kata ila tulu'il fajar. Tengok, Nabi tak kata salat isya berakhir hingga naik fajar, maknanya hingga masuk subuh, tak. Salat isya Nabi kata berakhir sehingga sampai bila tu. Ila tu menunjukkan kepada nihayah, nisfil lailil awsat, kepada separuh malam yang pertengahan. Tengoklah dalam syarah hadis ni nanti. Waktu subuh itu lain cerita pula. Ini maknanya untuk salat isya ni ada nanti jangan pula para jemaah salah faham, dia kata takkan Imam Syafi'i tak tahu hadis ni. Itu kena belajar, sebab tu kita kena belajar tarikh at-tashri' al-islami, sejarah, kena baca sejarah perundangan Islam, macam mana ilmu fiqh berkembang. Imam Syafi'i pun beritahu dah, dia mungkin ada hadis-hadis yang dia tak tahu. Dia pernah pesan kepada anak murid dia, Imam Ahmad sendiri, dia kata mana-mana hadis yang kamu tahu datang daripada Syam, datang daripada Iraq, datang daripada mana-mana wilayah, daripada Kufah sebagainya. Sebab perawi hadis kata, dia kata beritahu aku, wahai, walaupun Imam Ahmad lebih muda daripada Imam Syafi'i 14 tahun. Jadi kemungkinan hadis ni tak sampai kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Maka untuk solat isya, apa dia? Waktu solat isya tu, waktu solat isya ila nisfil lail wa hadha huwa waqtul ada. Inilah waktu untuk ditunaikan solat isya ya sebenarnya. Jadi kita kena pandailah kira sendiri. Kalau solat isya sekarang ni pukul 8.30, subuh hampir pukul 6, berapa jam? Kira sendirilah. Rasa tak sampai 12 jam, lebih kurang 10 jam lebih. Maka kita kira 5 jam yang pertama tu dah. Selepas berakhir 5 jam yang pertama selepas isya, makna waktu isya dah khalas, dah habis dah. Waktu isya dah habis dah. Wallahu alam, itu yang dapat saya berikan respon untuk soalan Tok Ngulu tadi tentang solat isya berakhir berdasarkan hadis Sahih Muslim daripada Abdullah bin Amr. Assalamualaikum Ustaz. Ya, cikgu. Gini Ustaz tak? Sekarang ni kita tengok bagaimana bumi ni sebagai tempat tinggal untuk manusia lah. Ya. Dan apa yang kita lihat sekarang ni bagaimana Amerika ni dia sudah membuat untuk kajian lah untuk tentang planet lain untuk tinggal manusia ni. Saya lihat Ustaz, benda ni kayak serupa zaman Fir'aun, bagaimana Fir'aun suruh Haman bina menara untuk tengok Tuhan Nabi Musa. Ada dalam surah Al-Qasas ayat 38, tak silap Ustaz tak? Jadi nak ayatnya bahawa benda gini ni sudah ada dalam Quran, sebagaimana yang ternukil dalam Quran ni sebut hak benda berlaku ni. Yang pertama, yang kedua Ustaz, kalau kita tengok semua rasul-rasul ni Ustaz, dia lebih ibarat sekat nak sampai 100% mereka ni tekan tentang akidah tauhid. Dan syariat ni jarang benar dia setuh Ustaz tak? Kecuali Nabi larang tentang apa ni, jangan nipu, nimbel sebagainya. Jadi nak royaknya apa ni, akidah tauhid ni suatu benda yang cukup penting Ustaz. Tak? Kita ulah sikitlah, wallahu alam Ustaz. Ya. Bagus soalan cikgu tu. Mujalah hari ni hari Jumaat. Kalau hari sekolah saya agak berkejar-kejar dengan masa sebagai tak ada kelas. Hari ni alhamdulillah hari Jumaat. Baik. Tentang persoalan orang-orang negara barat, mereka ni terlalu excited untuk mencari sesuatu yang kita kata macam nak membina suatu inovasi dalam kehidupan, mencari kelainan. Dah rasa bosan dah duduk atas muka bumi, terfikir satu masa nanti nak bina penempatan kehidupan di planet lain. Contohnya planet Marikh. Saya rasa dah pernah terbit filem dulu. Saya pernah ingat lagi lah filem apa.
tak ingat ada pergi ke planet Marikh ada. Pelakon dia Schwarzenegger apa yang nama panjang tu, Arnold Schwarzenegger yang berlakon filem Terminator tu. Antara bidang Bollywood yang terkenal. Filem Total Recall. Orang putih buat ada filem Total Recall. Kalau nak cari macam mana dalam filem tu, orang Hollywood tu dah create suatu dia punya idea nak pergi ke planet Marikh, nak buat kehidupan di planet sana. Total Recall ni dah keluar, filem ni lama, dah tahun 80-an rasanya. Total Recall. Tak Total, T-O-T, Total. Apa tu dah? Recall, R-E-C-A-L-L. Itu cerita tentang macam mana orang putih fikir nak pergi ke planet Marikh, pernah keluar dulu. Maka kita melihat kalau kita nak gandingkan dengan cerita Fir'aun yang pernah mencabar Nabi Musa, maka dia minta Korun buat satu bangunan tinggi. Betul lah, ayat 38 surah Al-Qasas, wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi lalu fa'auqid li ya Haman. Wahai Haman, menteri dia kata, kamu buatlah batu bata, buat satu bangunan tinggi supaya aku dapat naik untuk melihat Tuhan Musa tu. Nak naik tempat tinggi, nak tinjau duk mana Allah Ta'ala ni, kat mana aku nak tengok. Ini satu cabaran yang sangat kurang ajar, nak biadab lah. Mana dia ingat dengan dia buat bangunan tinggi tu, dia boleh pergi lebih jauh. Allah Ta'ala tidak dilihat di dunia sebab dia termasuk ghaib, perkara ghaib. Sebagaimana kita tak dapat melihat malaikat di dunia jin, begitu lebih lagi Allah Ta'ala. Tapi Firaun cuba buat sesuatu yang tak munasabah. Jadi sebenarnya cara dia punya berfikir begini dah ada semenjak zaman Nabi Musa dahulu. Jadi bila berlaku zaman sekarang, kita kata tak pelik lah. Itu sesuatu yang menjadi, kita kata, recycle. Cara dia punya modus operandi berfikir itu adalah sesuatu yang recycle. Dulu dah ada orang fikir macam tu, sekarang ni pun ada juga. Jadi pengajaran yang kita boleh ambil adalah apabila manusia tu tak ada panduan daripada ilmu wahyu, mereka tak boleh isi kehidupan mereka dengan sepatutnya, maka mereka akan buat perkara-perkara yang mereka nak cari kepuasan daripadanya. Sebab orang-orang negara barat ni, dia hidup dalam keadaan tidak beragama dengan agama yang benar, kecuali orang Muslim lah. Yang majoriti tidak Islam tu, maka dia tak ada panduan hidup. Maka sebab tu cuba nak bina pendapatan di bulan, nak hidup di planet Marikh. Padahal kita telah ditentukan hidup di planet bumi. Baik, tentang soalan kedua, Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, dia punya pokok ajaran dia adalah akidah. Yes, betul, na'am. Begitulah sebenarnya. Adapun perkara-perkara syariat, ia adalah ada. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap umat itu dia ada syariat dia. Tapi dari segi penekanan yang utama, yang ditekankan oleh para Nabi dan Rasul adalah apa dia? Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Betul. Antaranya kita boleh rujuk dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Muka surat 344. Muka surat 344. Ayat 32. Ini selepas berakhirnya zaman Nabi Nuh. Sebab ayat ni dalam surah Mu'minun, ayat ni selepas berakhirnya kisah kapal Nabi Nuh dah berlabuh tu. Pada ayat 29 tu, wa anta khairul munzilin inna fi dzalika laayatin. Bila Nabi Nuh dah nak berlabuh kapal, dia kata rabbi anzilni munzalan wa anta mubarakan wa anta khairul munzilin. Kemudian Allah Taala beritahu fa arsalna fihim, kami utuskan pada golongan manusia selepas zaman Nabi Nuh Rasul. Maka setiap Rasul yang berdakwah membawa mesej yang sama, mesej akidah ani'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai manusia, hendaklah kamu beribadat kepada Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadat. Sebab ibadat ni perkara fitrah. Kalau tak dibimbing dengan Rasul, nanti manusia akan sembah. Ada yang sembah bulan, ada yang sembah matahari, ada yang sembah macam-macam lah. Ada yang sembah jin, ada yang sembah malaikat pun ada.
Maka Rasul-Rasul nak memperbetulkan fitrah yang dah melencong, ani'budullah, naklah kamu hanya sembah Allah. Kerana malakum, tidak ada bagi kamu Tuhan selain daripada dia. Maka kita kena faham, inilah perkara utama yang kita kena tahu apa dia. Perkara yang merosakkan akidah, kita kena perlu lebih tahu berbanding perkara yang merosakkan ibadat. Kadang-kadang kita orang Melayu ni lebih sensitif dengan perkara yang membatalkan wuduk. Perkara membatalkan wuduk, tiba-tiba tersentuh tangan dengan isteri, ni batal-batal semaya aku, gijau ni. Mu duduk dekat ni, tepuh tangan aku ni batal semaya. Kita sangat sensitif dengan perkara yang membatalkan wuduk ataupun perkara yang membatalkan solat. Maknanya perkara yang membatalkan ibadat. Yes, betul. Kita kena, tapi yang lebih utama menjaga supaya tidak berlaku perkara yang membatalkan akidah. Berapa ramai di antara kita orang Melayu yang solat dia jaga. Mungkin dah ke Mekah tunaikan haji. Tapi lepas solat, dia pergi jumpa bomoh. Dia pergi jumpa pawang. Jumpa orang-orang ni. Suatu tradisi yang salah dan bercanggah dengan akidah Islam. Nanti perkara ni saya akan sentuh dalam diskusi malam ni. Bersama dengan Imam Budak Ashraf. Saya salah seorang ahli panel dan termasuk Ustaz Zulkhairi Muhammad Noor. Yang kita akan bincang dalam tajuk malam ni tentang tajuk betulkan yang salah dan biasakan apa yang betul. Orang Melayu dalam bab ni, kita solat-solat, kita dah pergi haji tapi masih buat perkara yang salah yang menyalahi akidah sebab kita tidak menekankan perkara yang membatalkan akidah, kita hanya menekankan perkara yang membatalkan wuduk, membatalkan solat. Kita duduk mengaji fiqh bertahun-tahun tapi ilmu akidah, ilmu tauhid kita tak beri penekanan sangat ataupun tidak beri tumpuan sangat. Hak tu yang lebih utama, menanam keyakinan khususnya kepada keenam-enam rukun iman itu. Yang paling pokok adalah akidah tauhid. Sebab itu dalam surah Luqman, apabila Luqmanul Hakim memberi nasihat kepada anaknya, cuba kita rujuk sikit untuk respon bagi soalan ni. Surah Luqman, muka surat 412. Wa idh qala Luqmanu libnihi, ayat 13. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia sedang huwa ya'idhuhu, sedang memberi nasihat. Luqman ni bukan nabi, bukan rasul ya, tapi dia seorang lelaki yang soleh, dan cara dia dakwah atau cara dia nasihat anak dia adalah mengikut metod manhaj dakwah para nabi dan rasul, iaitu menekankan prioriti keutamaan akidah tauhid. Apa dipesan kepada ni? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu syirikkan Allah. Itu nombor satu. Yang kedua tu datangnya pesanan buat baik pada bapa. Kemudian menyusul dari ayat berikutnya, ayat 17, dirikan solat, wahai anakku dirikanlah solat, suruhlah perkara yang baik, cegahlah perkara yang mungkar. Solat tu dah jatuh nombor berapa dah? Nombor satu ialah la tusyrik billah. Jangan kamu lakukan perkara yang membawa kepada menyekutukan Allah. Wallahu a'lam. Saya rasa cukuplah untuk tu. Ada soalan bertulis ke? Saya nak tengok soalan bertulis. Saya ada soalan mengenai vaksin. Saya difahamkan vaksin mengandungi bahan terlarang dan memudaratkan tubuh badan. Itu bukan tugas saya sebab ini tugas ahli kesihatan, doktor dan pakar perubatan untuk kaji. Wallahu a'lam. Sejauh mana kemudaratan itu saya tak tahu. Itu soal vaksin. Tapi kita hanya ikut apa yang kita yakini, yang disebutkan oleh, yang disampaikan oleh orang-orang yang pakar dalam bidang itulah. Cuma kita minta kepada Allah apa-apa yang kita telah lalui semuanya mendatangkan kebaikan, tidak memberikan mudarat kepada kita. Soal mudarat atau tidak vaksin itu bukan bidang saya untuk saya ulas. Ini kena tanya, bukan bidang ustaz ya tuan. Sebab ini melibatkan soal kesihatan. Ni orang yang doktor yang pakar perubatan lebih layak untuk bercakap dalam bidang ni. Ada nas tak mati pada hari Jumaat terhindar daripada azab kubur? Nas tu ada tapi tidak sahih. Tidak sahih. Sebab seseorang yang mati dia tak boleh pilih dia nak mati hari Jumaat ke hari Isnin ke apa. Kalaulah mati hari Jumaat ada kelebihan yang khusus.
sudah tentu Allah Ta'ala menjadikan Nabinya juga mati pada hari Jumaat, tapi Nabi SAW wafat pada hari Isnin. Adalah hadis tu ada, tapi hadis tu tidak kuat. Man mata lailatal Jum'ah au yaumaha, apa dia, terpelihara dia daripada fitnah kubur dan azabnya. Jadi ini kita kata, adakah adil begini bagi orang yang ditakdirkan dia tidak mati pada hari Jumaat, sedangkan itu bukan atas pilihan dia. Kelebihan mati pada hari Jumaat. Sebab ini bukan pilihan kita. Maknanya kalau seseorang tu mati pada hari Jumaat, tetapi dia hadisnya ada, tapi hadisnya tidak kuat. Tapi kalau dia ni orang yang fasik, yang tidak solat, habislah. Sama juga. Tapi kalau orang tu katakanlah dia mati pada hari Sabtu, pada Ahad, tapi dia orang yang soleh, insya-Allah dia terselamat juga daripada azab kubur, fitnah kubur, sebab amalannya. Jadi selamatnya atau tidak seseorang daripada azab kubur dan fitnah kubur bukan merujuk kepada hari kematian dia, tapi merujuk kepada iman dan amalan dia. Jadi saya rasa cukuplah, sudah 8 minit dah ni. InsyaAllah kita sambung lain kali dengan ayat berikutnya. Kisah Nabi Nuh belum berakhir lagi. Nanti esok kita akan bincang tentang 5 orang soleh. 5 orang soleh. Quran ni kalau tak sebut nama, mana kurang penting. Tapi kalau Quran sebut nama orang tu, memang perkara ini penting. Apa pentingnya? Sama-sama kita tunggu perbincangannya esok. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustaz. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz dah berhenti dah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, Assalamualaikum. Salam Bemak. InsyaAllah jumpa lagi. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Syukran Ustaz Badrul. Afwan Ustaz Syafiq, terima kasih. Jazakallah khair. Wa iyyakum. Tutup. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ustaz.